Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah kita pada kali ini ialah jika tak malu. Jika tak malu. Ada satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut di dalam hadis ini daripada Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amru al-Ansari al-Badari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Maksudnya Abi Mas'ud Uqbah ibn Amru al-Ansari al-Badari ini dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya setengah daripada perkataan yang didapati oleh manusia daripada kata-kata nabi-nabi yang terdahulu ialah apabila engkau tak malu maka kerjakanlah apa yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis ini ringkas tapi cukup padat. Baik, kita tengok dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan bahawa daripada perkataan nabi-nabi terdahulu, syariat nabi-nabi terdahulu, peringatan tazkirah nabi-nabi terdahulu, iaitu menceritakan manusia kalau tak malu maka manusia akan buat apa yang ia kehendaki. Baik, dalam hadis ini ada dua makna, iaitu makna yang pertama, kata perintah buatlah apa yang kamu kehendaki ini merupakan sindiran. Ya, macam kata-kata orang Melayu. Orang Melayu kata kalau tak malu buatlah. Kalau kau tak malu buatlah. Ini kata-kata ancaman dan sindiran. Maksudnya dalam hadis ini peringatan bahawasanya kalau kamu tak malu, kamu akan buat apa saja. Maka di situ ada ancaman, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan daripada hadis ini, peringatan nabi-nabi dan rasul-rasul. Manusia kalau dia tak malu, maka dia akan membujur lalu melintang pukang. Dia akan buat apa saja tanpa segan, tanpa silu. Macam sekarang ada anak-anak remaja yang buat rakaman maksiat dia, mungkar dia, dengan selambanya tayang kepada manusia bahawa dia berani buat mungkar. Allahu Akbar. Baik, yang keduanya, hadis ini menunjukkan bahawasanya Allah memerintahkan kalau sesuatu benda itu tidak mendatangkan malu, tidak memalukan kamu, yakni tak malukan kamu di sisi Allah, di sisi manusia, buatlah. Maksudnya suruh kita fikirkan sebelum buat sesuatu, adakah benda ini akan memalukan atau tidak. Ya, kita seorang yang bijak belajar, tiba-tiba kita tak lulus dalam peperiksaan kerana kita main-main. Tiba-tiba kita dibuang universiti kerana main-main. Ini sesuatu yang memalukan, maka jangan buat. Kita seorang yang lulusan universiti yang hebat, balik tiba-tiba kita menunjukkan akhlak yang mulia, kita menunjukkan akhlak yang buruk, ataupun akhlak budi pekerti yang tak sepadan dengan apa yang kita pelajari. Maka fikirkan, kalau benda ini tidak memalukan, buat. Tapi kalau benda itu memalukan, tak padan kita keluar universiti, tak padan kita keluar daripada tempat pendidikan yang hebat, tiba-tiba perangai kita tak elok, maka jangan buat. Inilah yang kita perlu fikirkan. Baik, malu ini ada jenis dia. Baik, jadi yang pertamanya ialah malu yang asal. Ya, malu yang asal Allah jadikan pada manusia itu ada sifat watak daripada awalnya. Malu ini anugerah hebat daripada Allah. Yang kedua, malu yang datang daripada iktibar dan pengajaran.
Lepas dia mengaji, lepas dia faham, lepas dia ditimpa sesuatu baru dia faham, maka inilah malu yang sebenarnya dituntut dua-dua ini. Malu yang pertama, malu original, yang asal yang Allah bagi. Yang malu yang kedua, dia merasa malu selepas dia melakukan kesilapan, dia patah balik, dia taubat nasuha, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan, dia azam tak nak buat lagi perkara yang memalukan itu. Maka dua-dua ini dituntut oleh syarak. Baik, di sana juga ada malu yang tidak pada tempatnya. Ada malu yang tak patut. Kita tak patut malu, tapi kita buat-buat malu. Apa dia? Ulama menyebut malu yang pertama, malu yang dilarang pada syarak, iaitu malu nak berkata benar, malu nak menegah kemungkaran, malu nak bercakap di atas kebenaran. Allahu akbar. Nabi SAW pesan, qulil haqqa wa in kana murra, katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit. Jadi jangan malu untuk berkata benar. Jangan malu untuk menegur anak dan isteri. Saya malulah nak tegur anak saya malu nak tegur saudara saya malulah takut orang cakap saya ni belagak pandai. Jangan. Ini disuruh oleh syarak, iaitu muru bil ma'ruf, suruhlah dengan kebaikan. Kita jadi umat yang tak malu untuk mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua, malu yang tidak selayak dan tidak sepatutnya, iaitu malu untuk bertanya apabila tidak faham. Pepatah Melayu menyatakan, kalau malu bertanya, sesat jalan. Sebab itu ramai di antara kita yang kadang-kadang tak faham tapi dia buat senyap saja. Balik rumah dia tanya rakan-rakan yang sama-sama tak faham, kamu faham tak apa yang ustaz cakap tadi? Aku pun tak faham, aku pun tak. Akhirnya buat kesimpulan sendiri. Allahu akbar. Baru ni saya baca satu tulisan, satu orang dia baca satu hadis, dia tulis di situ, iaitu mana-mana binatang yang boleh dimakan, maka najisnya juga boleh dimakan. Saya pun terkejut, macam mana dia boleh buat kesimpulan? Rupanya ada satu perkataan, iaitu su'ri. Perkataan su'ri ni dia terjemah sebagai najis. Astagfirullahalazim. Padahal ulama-ulama kata perkataan itu ialah kalau sisa makanan, sisa minuman, sisa minuman, kambing contohnya, kambing minum air, kerana kat situ ada lembu minum air. Jadi boleh tak air tadi tu jadi najis? Tak jadi najis. Itu sur. Itu adalah sisa makanan, bukanlah najisnya. Allahu akbar. Jadi nak ceritanya, kalau tak tahu tanya. Kalau tak tahu mengaji. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama dan pakar-pakar kalau kamu tak tahu tentang COVID. Jangan kita memandai-mandai buat pala tahu. Tanya pakar-pakarnya. InsyaAllah pakar-pakar akan menjadi memberikan penjelasan. Biar kita nampak macam tak pandai sebab kita bertanya, daripada kita buat-buat pandai, atau orang sekarang panggil pala tahu. Jadi sekian, mudah-mudahan hadis tadi dapat kita hayati, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jumpa lagi dalam tazkirah yang lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.